Saya ni, masa saya di Australia, saya ni merupakan pengurusi pengasas Kelab UMNO Australia dengan New Zealand. Saya jaga 12 kelab UMNO di Australia dengan New Zealand. Jadi semangat kita ni semangat UMNO. Mula ayah saya orang UMNO, keluarga saya keluarga UMNO. Jadi saya ni pemimpin pelajar di Australia New Zealand ni, hok mana zaman saya kenal lah. Jadi kita ada ramah. Sayangnya saya pada UMNO ni PRU 13 ni ambil cuti 2 minggu. Nak ambil cuti 2 minggu, beli tiket kapal terbang, balik Kota Baru nak tolong top up. Orang lain tengok, oh sedap demo UMNO belanja demo. Kata UMNO tak belanja hamba 10 sen pun. Hamba waktu bid PT hamba ambil cuti hamba. Niat hamba nak tolong UMNO masa tu di Kelantan. Sebab masa PRU 13 ni, kalau kita tengok ni, Barisan Nasional masa tu kritikal. Jadi saya ni masa tu masih mempercayai perjuangan UMNO Barisan Nasional ni. Kita kelik, takut sakut. Kalau UMNO Barisan Nasional kalah PRU 13 lepas, kita takut sakut. Oh, aku tahu agak apa. Yang nama hamba kelik. Hamba kelik, tolong hak mana hamba boleh tolong. Sehinggalah timbul isu MDB. Asas silah ni, hamba buat kerja gila ni adalah bila timbul isu MDB. Jadi jika sebelum ni hamba duk berulang alik Australia Hobart Kota Baru, hari kapal Jolo kena rapah, hari kapal Jolo kena rapah, hari kami hamba atas surat peletakan jawatan sebagai pensyarah di University of Tasmania. Hamba atas surat, hamba kata dah hamba pernah mengajar 2 universiti. Sebelum ni hamba atas surat peletakan jawatan ni kan, atas je, tak serah mana, sebab muka kita pergi universiti lain, masih dalam perkhidmatan kita. Daripada Australian National University ni, hamba letak jawatan pergi University of New South Wales, tak serah gapo. Daripada New South Wales ni hantar ke University of Tasmania, tak ada gapo. Saya masih lagi pensyarah. Nak hantar surat peletakan jawatan ni untuk balik ke veteran ni, sayu hamba pagi tu. Sayu hamba pagi tu, saya nak pesan, mu jangan buat kerja gila, dia kata. Mu jangan buat kerja gila. Mu koben ni tak tutup gapo lagi. Hamba kata, hamba ni belajar di RMC. Mangtak tentera deraja. Askar ni, sekali dia ke medan perang, dia tak ke berondo dah. Sekali kan hamba ke medan perang, kok mana pun hamba nak perang sengati, dia tak ke berondo dah. Hamba tak ke berondo. Orang kata pada gila anak-anak bini nak makan gapo. Hamba letak jawatan tu, hamba serah lillahi ta'ala. Aku buat ni daripada awal lillahi ta'ala. Sebabnya asalnya seperti hamba royak isu MDB. Saya ni mengajar bidang audit, akaun forensik, bedah akaun ni. PT daripada sini pergi sini, masuk bank ni, tubik bank ni, masuk sini nya bedah kahwin ni gapo. Tu kerja hamba. Jadi bila timbul isu MDB ni, orang lain tak geger ni, hamba duk ngaji senyap-senyap. Hamba ni jenis suka baca. Hamba ni suka baca. Orang lain pergi ke bank lain, hamba suka baca. Jadi hamba ni main golf asal-asal tak. Orang duk main golf, aku tak boleh main golf, lama berdoa. Mainlah kadang-kadang lama berdoa. Jadi lama tu kita kerja kita suka dapat maklumat terbaru, kita suka belajar baca. Jadi isu MDB ni bila masa mula-mula tubik tahun ni pun ada gagal kan, orang lain senyap lagi. Hamba masa tu dalam UMNO. Jadi kata bahasa tahun ni puan ni nak berkena ke UMNO. Jadi kita ni study lah, nak tolong UMNO lah, nak tolong defend teh ke UMNO ni. Isu MDB ni kok mana pun baca-baca payah ni nak bertahan lagu ni. Payah nak bertahan lagu ni. Jadi kita mula menulis lah, tulis di Facebook royak ke saya kata KJL kena explain betul. Mana nak jawab ni kena explain. Kita tak boleh susuk lah. Kalau kita tak betul, kalau kita betul dalam isu MDB ni kan, daripada awal tak usah susuk, jawab. Tulis belakang. Jadi hamba study daripada awal ni kan. Benda pertama hamba study MDB ni. Nak royaknya, dia kata ini adalah status syarikat berkepentingan nasional. Tapi dia start buat mana?
1MDB ni asal dari mana? Terengganu Investment Authority. Guano syarikat berkepentingan nasional start di Terengganu. Kenapa start di Terengganu? Masa Tong buat khazanah dulu, buat mikir panjang-panjang nak buat khazanah nasional, syarikat strategik nasional, sebagai syarikat nasional lah. Maknanya fikir plan elok-elok buat syarikat. Hak ni start di Terengganu. Berapa syarikat nasional start di Terengganu nya? Jadi ambo start persoalkan satu-satu. Siapa hari ni nak boleh jawab? Terengganu Investment Authority berapa nak ambil hak tu? Berapa tu buat hal lain? Adakah dia nak ikut model asal Terengganu Investment Authority ni? Hak berkaitan dengan telaga minyak dan sebagainya. Adakah itu tujuan dia? Kita start persoalan daripada awal, satu-satu. Sehinggalah tubik so. Tak. Lepas tu tubik PAC report. Jawatan Kuasa Kira-kira Awam punya report. Tubik report ni adik-adik. Benda pertama UMNO Barisan Nasional kata PAC report menunjukkan Najib tidak bersalah. Tu kat Ambo Wang benar. Ambo ni ngajar bersyarah ni, kerja kita ni benda betul-betul, catch up benda betul. PAC report ni bukan nak siasat Najib. Bukan nak kata Najib bersalah tak bersalah, tak ada. Skop dia Ambo tunjuk masa ceramah Ambo detail. Skop dia adalah untuk melihat tadbir urus 1MDB. Tak ada kaitan nak siasat Najib. Macam mana dia boleh kata 1MDB ni, PAC report 1MDB ni menunjukkan Najib tidak bersalah? Jadi kita tengok sepelek daripada situ mula nak belik bapak dia. Tak. Maka saya pun study sebutir-sebutir. PAC report 100 muka surat lebih. Dengan report ni ada handsert dia. Dalam handsert dia saya minta tolong mana ngaji, bacalah handsert tu. Handsert ni setiap interview ni dia ada. Dia kecek dengan auditor, dia tulis. Dia tanya auditor, gapo auditor jawab. Semua ada tulis. Semua ada dalam tu. Jadi bila study belakang PAC report kata ni, Amo jumpa dengan pemimpin UMNO, salah seorang pemimpin kanan UMNO, Amo royak. Kata tak sedut belik lah. Isu 1MDB ni isu besar, jawab molek. Jawab molek, jelas molek tak payah susu. Kalau tak ada gapo tak payah susu. Okey, pakai susu. Okey, pakai susu. Pakai hari ni. Lepas tu dia kata, kat kapung ni tak faham 1MDB ni nanti apa, tak faham. Memelah kalau kita kecek di atas ni, orang tak faham. Tadi Amo pergi sesi penerangan tadi, ada pakat tanya Amo, tolong explain kat Amo nak cerita kau apa 1MDB ni gapo kaitan dia. Apa yang jadi lagu ni nya? Dia ni 1MDB ni mudah bagi Amo. Ianya satu lambe bahawa takbir urus Malaysia ni bolok habis, berkecamuk habis. Pitih 52 bilion hutang, tak tahu gimana. 52 bilion tak tahu gimana. Gimana 52 bilion ni? 1MDB pinjam tak tahu gimana adik kakak. Amo tak sebut, Amo masuk kapung kata 52 bilion. Nak, kalau kita pinjam 52,000 buat beli kereta, kita nampak kereta. Kita pinjam 200,000 buat beli rumah, kita nampak rumah. KJL pinjam 52 bilion untuk 1MDB, gapo dia ada untuk rakyat? Dapat GST. Kapal layar tak? Kapal layar ni berapa kapal layar saja? 1 bilion adik kakak. Kapal layar 1 bilion. Rakyat kapung ni nak makan 10 riyal pun berkira. Kapal layar 1 bilion. Saya ni bila tengok benda-benda lagu ni, DOJ report, kita study belakang. Ambo nak tinggal UMNO ni, nak. Ambo nak mudah Ambo masuk alik UMNO je. Ambo ni bidang Ambo duk menyiasat, duk buat penyelidikan. Ambo masuk kalau nak mudah dak. Masuk royak ke Syed Najib, Ambo sokong Najib kata 1MDB betul berlaku, Ambo cek berlaku. Ambo boleh buat lagu tu. Nak nyusah ke diri buat apa? Nak menyusah ke diri balik daripada Hobart ke Kota Baru. Nak menyusah ke diri habis pitih, habis masa, tinggal anak bini. Nak menyusah ke diri buat apa? Tapi Ambo nak oyak. Ambo ajar pelajar Ambo, pelajar-pelajar Ambo ni, dalam hidup ni integriti kita kena jaga. Ambo ajar pelajar-pelajar Ambo ni, integriti kita kena jaga. Integriti ni adik kakak tak boleh jual beli.
Sekali hilang integriti, orang tak percaya dah. Acik tengok orang mana lompat parti tu kak. Orang tak percaya. Kau hari ni semetar kau tu, semetar kau ni. Dalam musim pilihan raya. Kau hari ni kau dah gaya apa Aziz sebut tadi ni. Lagu mana adik kakak? Jadi bila ambo jadi isu lagu ni, ambo kata benda hak salah akan tetap salah. Benda hak betul akan tetap betul. Apa ambo nak buat? Tak akan ambo tengok saja. Allah kurniakan ambo ilmu sampai PhD. Bukan nak soho. Ilmu ni mari dengan amanah. Datuk Zahid duk kecek pasal undang-undang semua. Sebab dia pakai undang-undang. Dia letak jawatan isu undang-undang. Datuk Zahid letak jawatan yang Pak Allah mula isu undang-undang. Bila kita faham, bila kita tahu benda salah, benda tak betul, tanggungjawab adalah atas bahu kita. Tanggungjawab atas bahu kita. Jadi hamba ni bila duk boleh gimari sehinggalah hamba pergi hak ngelah tu, hamba kata inilah peluang terbaik untuk Malaysia. Hamba diteri Abang Aziz kata, supaya Abang Aziz kata inilah peluang terbaik. Hamba diteri Abang Aziz Pokok Pakatan Harapan Teri ni nak sumbangkan satu kursi kepada PH Pusat untuk membentuk kerajaan LPR 14 ni. Kita kena mikir setiap kawasan kita ni, tugas kita ni untuk menang kawasan kita. Tak secara peka lah. Kalau tengok terang ni kita gerak sama-sama dengan Abang Aziz, dengan Ustaz Cahaya sebagai Pakatan Harapan, kita gerak sama-sama. Tak ada peka terang ni. Tak ada peka terang. Ambo masuk jejak kaki dari PPPM ni, niat ambo so je. Ambo nak sumbangkan kursi terang ni kepada Pakatan Harapan. Dia kena fokus berjuang ni. Dia kena fokus berjuang, tak boleh kau geng kau ni sekejap, kau ni sekejap. Tak ada. Kita tak boleh ikut kepala otak kita. Kita ada pemimpin. Penggunaan logo gapo tu bik pun, marilah logo Gajah Rimau gapo pun, logo itu melambangkan Pakatan Harapan. Tak ada isu dah. Jadi kalau duduk main, Allah, hamba tak boleh kursi, Allah, hamba tak boleh kursi. Kalau duduk main buah lagi ni tak selesai sampai ke bila. Bukan sebab kita boleh kursi, bukan sebab Teri boleh gambar. Tapi kita lo ni awal-awal tu boleh nak pergi, nak berebut, nak go-to-go ni. Itu adat. Badi cerdik lah. Nah, awal-awal tu sebelum buat keputusan tu, berunding ke apa tu, badi cerdik lah. Tapi bila dah buat keputusan, kursi hak ni boleh kau ni, kursi hak ni boleh kau ni, kursi hak ni boleh kau ni, tugas kita untuk menangkan kursi tu. Tugas kita untuk menangkan kursi tu, adik kakak. Kalau kita menang, tak usah fikir kursi, banyak benda kita boleh buat. Banyak benda kita boleh buat bila menang, adik kakak. Hidup insya-Allah panjang umur. Jadi banyak benda boleh buat, adik kakak. Lo ni hotu hamba kata, bila kita fokus, kalau kita tengok dalam sejarah manifesto antara paling awal dikeluarkan manifesto tahun ni. Pilihan raya trik ni adalah pilihan raya di mana manifesto kita siap awal daripada bapak dia. Itu manifesto kita. Belum pernah ada dalam pilihan raya kita mempunyai Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri hak jelas dah. Tak ada soal dah. Perdana Menteri Tun, timbalan Perdana Menteri kawan. Tak ada soal dah. Mana ada lagi? Mana ada pernah jadi dalam sejarah? Tun ni adik kakak umur 93 tahun. Hari yang boleh letak jawatan, hari terakhir hamba di Universiti Tasmania ni, saya hamba di universiti ni buat farewell lah, buat majlis perpisahan. Minta hamba kecek dalam majlis perpisahan, bercerita pasal Malaysia dan sebagainya. Orang putih tu ikut ni. Jangan kita ingat kita di Malaysia dah cara isu ni. Orang putih tu ikut. Saya hamba ramai dia ikut apa yang berlaku di Malaysia ni. Hamba dah kecek dalam majlis perpisahan tu.
salah seorang kita punya inilah dalam jabatan kita tu mari jumpa saya, dia kata dia tak boleh make it. Seorang yang ni orang putih ni, bukan orang UMNO Barisan Nasional, bukan orang PAH, bukan orang Amanah, bukan orang Bersatu dah, orang putih. Mari cerita saya, dia kata dia tak boleh make it. Amba tukar kat Melayu lah, dia kecek orang putih. Dia kata dia tak boleh nak make it. Dia kata dia tak boleh nak make it, bahawasanya seorang umur 93 tahun ni boleh sihat setara tun. Dia kata orang putih pun umur 93 tahun ni adik kakak, dia kata orang putih tak boleh make it. Bukan setakat sihat boleh jalan, sihat boleh mikir, boleh kecek, boleh argue, boleh articulate. Tak ada 93 tahun. Hak ni orang putih tengok. Hak siap-siap UMNO duk kutuk ni, orang 93 tahun ni, orang 100 dunia duk hormat kawan ni. Macam mana? Tak semua orang adik kakak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan umur 93 tahun. Kita balik kampung ceritanya, umur paling tua berapa dalam kampung kita? Tengok setara mana kesihatan dia. Boleh kau kecek pasal ekonomi? Boleh kau kecek pasal dunia? Boleh kau baca? Boleh kau guna internet? Hak ni bukan mari gitu. Dalam keadaan negara tengah bolak ni, Allah beri kesihatan pada beliau. Kita ni orang Islam ni, hak mana ni, kena fikir. Ini bukannya mari main-main lagu tu. 93 tahun, amba dah boleh kecek dengan dia. Amba ngatur ni adik kakak. Tak, zaman-zaman orang duk geger dulu, amba hormat ilmu pengurusan ekonomi dia ni. Amba ingat lagi adalah semasa krisis ekonomi 1997. 1997 krisis ekonomi. 1998 kerajaan perkenalkan kawalan modal. Kawalan modal 1998 bulan September. Masa kerajaan buat kawalan modal tu, nak perkenalkan kawalan modal, ada satu interview dalam RTM. Masa tu amba 1998 ni amba umur 21 tahun. Ada satu interview dengan Tun di RTM. Amba ingat lagi. Orang 21 tahun masa tu tak tengok interview. Amba tengok interview dengan Tun, amba dah dengar. Tun ni masa tu nak buat kawalan modal ni boleh cerita tentang sejarah keuangan dunia. Rejim Bretton Woods apa semua dia boleh cerita. Dulu British bersandar ke Mah, lepas tu pindah bersandar ke Goni. Amba dengar dia cerita adik kakak. Masa tu amba umur 21 tahun, amba kata orang ni cukup faham apa dia nak buat. Sebab tu bila PRU 99, di mana orang Melayu ni menolak masa tu, menolak Barisan Nasional, orang bukan Melayu masih belakang tu. Sebab dia, orang tengok dia tu, orang tahu apa dia nak buat. Dia kecek pasal ekonomi, dia tahu apa dia nak buat. Dan lon ni dia kecek pasal ekonomi, dia kecek nak hapus GST, dia kecek nak betul balik, dia tahu apa dia nak buat. Dia tahu apa dia nak buat. Jadi adik kakak, amba ni kembali pada cerita amba tadi, amba nak royak. Bapa yang amba jadi sanggup tinggal, amba bukan nak suruh. Amba duduk 20 tahun kerja sebagai pensyarah. Anak sekolah sana, orang rumah duduk sana, orang rumah orang sini lah. Duduk sana, rumah sana. Amba boleh pejam mata je apa yang berlaku di Malaysia pada hari ni. Tetapi kalau kita tengok adik kakak, Malaysia ni duk hujung cerung dah. Nak tergolek masuk dalam gaung dah. Duk hujung cerung, salah Glacier masuk dalam gaung. Ini satu tempoh yang amat kritikal untuk negara ni. Tak ada masa dah untuk fikir pasal diri kita. Nak fikir diri amba tak berkumpul. Tapi tak ada masa dah untuk fikir tentang diri kita. Bagaimana Malaysia ni orang duk suka seluruh dunia. Switzerland buat penyiasatan kes 1MDB, ambil tindakan. Singapura buat penyiasatan, ambil tindakan. Luxembourg buat penyiasatan,
Australia buat penyiasatan. Indonesia pergi rapah. Indonesia ni 8 hari je nak rapah kapal Jolo. Dia terima surat daripada FBI, hari ni 8 hari gegak rapah terus kapal Jolo. Oh, lepas tu ada pula, tak? Ada pula tolong mempertahankan Jolo. Tolong mempertahankan Jolo ni. Jolo ni siapa? Syekh UMNO duk pertahankan Jolo ni siapa? Tok Guru ke? Hang tanya. Syekh mana Jolo ni? Ustaz mana Jolo ni? Mu kata mempertahankan Melayu, mu kata mempertahankan Islam. Tapi tihok ilah ke kawan ni mu senyap. Tapi mu bukan pertahankan dia. Siapa dia Jolo ni? Dr. Mahathir tu hok buat parti Mung, tak? Buat parti betul balik UMNO Barisan Nasional. Mu duk kutuk kawan ni, duk pertahankan Jolo. Gapa dia? Kena bodoh belaka. Kena bodoh belaka. Tu ya, kalau tengok sehari dua ni rakyat marah. Rakyat duk nulis. Sikit-sikit nulis pasal Jolo, sikit-sikit nulis pasal Jolo. Bapa nak pertahankan? Kita royak. Memelah kapal tu tak bubuh nama 1MDB. Bodoh lah. Nak orang nak menyeleweng ni, dia tak buat kerja bodoh. Nak seleweng seria boleh lah. Dalam ambil kajian penyelewengan ni, setiap penyelewengan ni benda belik. Orang nak seleweng dia akan belik. Dia tak buat direct. Oh, kita tak ada kaitan, kita tak ada kaitan. Hot tu isu di Switzerland. Hot KJS Switzerland ambil balik keuntungan daripada urus niaga 1MDB 430 juta ringgit. KJS Malaysia senyap tepah. Kapal Jolo KJS Malaysia senyap tepah. Bapa? Kalau dia ngaku PT dia, maka dia ngaku 1MDB ni betul. Kalau dia ngaku, jadi dia kata dok bukan hak ambo, bukan hak ambo, bukan hak ambo. Kalau ngaku itu maknanya ya benda tu berlaku. Hak tu kita kena faham, dia takkan ngaku pas sudah. Jadi tak pelik. Cuma hak kita peliknya, hak duk pertahan Ustaz Jolo ni. Adik kakak balik cerita kapung, cerita kau orang kapung, bapa nak pertahan sangat. Duk kutuk Tun hari-hari ni, sumbangan orang tua ni kepada negara jauh lagi besar. Apa nak kutuk Tun duk pertahankan Jolo? Hak ni kita nak kena sapa kau orang kapung berlaku adik kakak. Jadi hamba nak ayak lah ni, balik ni set-set kita jentera berlaku dah. Balik lah ni, masa kita dah tak ada. Masa tak ada dah. Kita ada dua pilihan je lah ni. Nak menang ke nak kalah? Nak menang ke nak kalah? Nak menang tak payah pergi sama sendiri dah. Tak ada dah. Tak ada masa untuk pergi sama sendiri. Hamba diteri hamba rakyat dah. Tak ada masa untuk pergi sama sendiri. Cuma hamba harap lori dedok tak siapa kau teri. Orang teri ni steady belakang. InsyaAllah. Tak ada masa dah adik kakak. Kalau kita nak menang, tumpuan kita adalah kepada kemenangan. Kalau kecek saja nak menang, tak ada nyentuh, tak jadi. Atas ketah nak royak, atas ketah kita pergi jalan kedai kopi ke gapo. Atas ketah jalan kedai kopi kita nampak kita boleh menang. Tapi lah ni jentera kita perlu kuat. Bapa adik kakak? Takut bapak dia sepelek. Hak ni hak utama lah ni. Takutnya sepelek ke bapak dia. Jadi untuk mengelak sepelek ni adik kakak, benda paling penting adalah untuk memastikan setiap kemenangan itu sebesar mungkin. Target kita kena besar. Target kita kena besar. Kalau dia sepelek sekalipun, dengan kemenangan target kita besar, insya-Allah boleh kamu sepelek-sepelek tu. Hak tu yang nak kena kerja kuat ni. Jadi insya-Allah adik kakak sekalian, hamba rasa tu saja malam ni kita kecek depan jentera belaka, depan set-set kita belaka. InsyaAllah
tempoh masa tak lama dah, hari ke apa, hari Rabu kot akan dibentangkan persempadanan semula ni. Tak, lulu Gautus Pak Abang Aziz kata ramai menjangkakan pada awal bulan Mei. Jadi balik kampung, balik ke kawasan masing-masing, kita sama-sama bangkitkan semangat rakyat. Lo ni tak payah nak perang sama sendiri. Apa kita nak lo ni adalah undi. Bila kita kecek pasal undi ni, tak kira lah orang UMNO ke, tak kira lah dia orang PAH ke, tak kira lah dia orang PKR ke, orang Bersatu ke, orang Amanah ke, orang DAP ke, kita nak undi belaka. Trik ni, apa yang kita sebut adalah satu gelombang rakyat, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.